sekarang kita bersama dalam satu segmen wawancara kita, iaitu memperkatakan mengenai dengan Hari Braille Sedunia. Dan tetamu yang kita jemput ke studio ini merupakan seorang Presiden Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Baik, kita perkenalkan tetamu kita, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Hamzi bin Omar. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat tahun baru ya kita ucapkan ya. Alhamdulillah. Baik, untuk mula-mula sekali kita ingin mengetahui ya mengenai dengan Hari Braille Sedunia ini. Mungkin dapat dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan Hari Braille Sedunia ini. Silakan Tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput pada pagi ini sama-sama mengetahui mengenai Hari Braille Sedunia. Hari ini 4 Januari jatuhnya sambutan Hari Braille Sedunia, yang mana Hari Braille Sedunia ini memang disambut oleh setiap negara, yang mana Hari Braille ini memang diiktiraf oleh United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. So macam negara kita ni tidak terkecuali untuk menyambut Hari Braille ini, yang mana Hari Braille ini ia dicipta oleh seorang pengasas OKU penglihatan yang bernama Louis Braille. So Braille ini ia ada 6 dot. So 6 dot ini ia boleh mempelbagaikan huruf-huruf timbul yang diguna pakai oleh OKU penglihatan itu sendiri. Ia diguna pakai untuk dalam sistem pendidikan yang asaslah tu yang digunakan pakai oleh OKU penglihatan itu tadi ya. Ia diganti kira adalah satu alat bantu lah tu Braille ni. Alat bantu untuk OKU penglihatan menggunakan untuk belajar dan menulis, artinya membaca dan menulis lah tu. So huruf itu boleh dari huruf A sampai huruf Z, and then kalau nombor 0 1 sampai 9 dan huruf Jawi. So ia boleh pelbagai lah, walaupun ia ada 6 dot, 6 titik, tapi 6 titik itu ia boleh pelbagai. Ia merangkumi semuanya ya. Ia merangkumi semua. Dari A to Z ya. A to Z. Ya. Baik. Ya, jadi memang kalau kita sempat tadi berbual-bual dan berbincang ya mengenai dengan penggunaan Braille ini, sememangnya memudahkan ya untuk mereka, dan apatah lagi ianya sebagai kemudahan juga ya. Betul. Dan kalau kita ingin tahu lagi, kalau Braille ni ia ada bermacam-macam tidak juga barangkali macam dari segi Braille Jawi dan sebagainya. Mungkin dapat diulas mengenai dengan perkara tersebut. Ya, kalau huruf Jawi, ya kodnya pun masih bentuknya masih lagi berbentuk Braille, huruf timbul. Tapi ia berlainan kod. Maksudnya titik itu berbeza-beza bentuknya. Ia punya apa tu dotnya itulah, ia punya diagram itu, ia punya itu tidak sama macam huruf A to Z. Itu membezakan. Sedangkan huruf nombor pun ada bezanya. So untuk membezakan huruf Braille itu sendiri bagi OKU penglihatan. Ya. Jadi sebagai Presiden Orang Kurang Upaya Penglihatan, jadikah apakah sebetulnya perancangan yang akan diatur dan juga dilaksanakan pada tahun 2022 ini? Alhamdulillah, walaupun negara kita ini masih lagi dalam endemik, masanya fasa pertama kami cuba akan membuat beberapa aktiviti dan program. Kami kami bahagi dua lah programnya, yang mana salah satu itu program untuk kami punya ahli, dan satu program lagi untuk orang ramai, artinya macam awareness program ataupun charity program. Yang mana kalau dari segi internal kami akan melatih ataupun berkumpul sesama ahli kami macam mengenai berkaitan dengan Braille ataupun tongkat putih ataupun apa-apa saja yang berkaitan dalam golongan OKU penglihatan. Tapi kalau melibatkan publik, kami akan mencuba menyampaikan awareness kepentingan penjagaan mata ataupun kepentingan Braille sendiri, ataupun tongkat putih mengenai safety lah tu di jalan. So itu kalau dua program ini memang kami breakdown untuk dua kategori lah. Tapi insyaAllah dalam tahun ini kami ada merancang untuk melatih ahli kami ini menggunakan Braille itu dalam
kira menggunakan secara teknologi. Kami akan mendatangkan kepakaran itu daripada luar negara, dan ia akan menjadi satu titik permulaan dari segi pekerjaan, insyaallah. Ya, jadi order ya. Mungkin ada juga penonton kita yang tidak mengetahui, masih tertanya-tanya tuan ya, apa yang dimaksudkan dengan tongkat putih ini? Tongkat putih ini sebetulnya alat yang digunakan oleh orang-orang yang ada masalah penglihatan ni untuk jadikan panduan ya untuk bergerak ataupun berjalanlah ya secara mudahnya untuk kita fahami. Baik, untuk berikutnya tuan, kita ingin mengetahui, mungkin dapat menjelaskan, tuan dapat jelaskan antara aktiviti dan juga projek yang pernah dilakukan pada tahun lepas, iaitu tahun 2021. Tahun lepas alhamdulillah kami ada mengadakan dining in the dark. Kira makan malam lah tuan, makan malam bersama golongan OKU penglihatan, di mana dining in the dark itu lampu akan ditutup, so orang ramai merasai apa yang OKU penglihatan itu merasalah, walaupun dalam masa 5 ke 10 minit kira makan atau tutup mata lah orang, dan lampu pun digelapkan, kira ditutup. Dan kami ada juga mengadakan walkathon, anjuran bersama dengan unit pendidikan khas. Alhamdulillah juga ada kami mengadakan itu, and then ada sesi perkongsian bersama guru-guru khas di negara Brunei dan negara Malaysia, walaupun masa musim pandemik ya. Betul. Ya, jadi ini yang dapat kita saksikan ya, beberapa aktiviti-aktiviti yang telah pun dilaksanakan ya pada tahun lepas, tahun 2021, dan mungkin tuan dapat menjelaskan mengenai dengan dining in the dark, bagaimana dengan sambutan orang ramai mengenai dengan aktiviti ataupun acara tersebut. Alhamdulillah masa tahun 2021 ya, kali kedua kami menganjurkan. Sambutan itu agak baik, luar daripada sasaran daripada kami jangkakan lah. Kami menjangkakan sebenarnya dalam 100 orang, artinya 10 table lah. Tapi alhamdulillah dekatkan 300 orang. InsyaAllah kalau rezeki itu ada di tahun 2022, kami akan mengadakan lagi. Mudahan tercapai lagi daripada sasaran yang tahun lepas lah. InsyaAllah. Ya, apa yang dapat kita perhatikan ataupun dapat kita lihat menerusi skrin TV yang pada masa ini penonton kita dapat menyaksikan di mana ada lawatan juga, pertandingan bowling juga diadakan ya, dan juga ada macam memberi derma ataupun memberi barang keperluan asas ya. Mungkin dapat diceritakan. Kalau barang-barang keperluan asas satu, kami akan projek amal bidin Nabi bersempena bulan Ramadan. Memang tiap tahun persatuan BNIB ini mengadakan lah. So kami akan membantu mana-mana ahli persatuan yang kurang bernasib baik dari segi kemampuannya untuk so kami akan mencari dana. And then mana-mana yang ahli pun persatuan yang sudi pun mengikut derma itu, so kami akan beli barang-barang asasi itu. So kami sampaikan ada ahli yang menerima itulah. Alhamdulillah. Iya. Jadi mungkin ada tambahan-tambahan bagi tahun ini, perancangan untuk tahun ini, tahun 2022 ini. Mungkin ada peningkatan-peningkatan yang mungkin sudah dirancangkan. Kami masa ini kira mengharap yang tadi saya beritahukan mengenai Braille, kami akan melatih beberapa orang ahli kami menggunakan embosser, machine embosser. So machine embosser ni ia memerlukan kepakaran dari segi IT dan mendengarlah suara-suara teknologi itulah. So kami akan melatih orang untuk macam mana untuk mencipta buku. Walaupun buku itu orang simple, tapi orang sudah terbiasa macam mana untuk editing buku itu. So kami akan membuka untuk ahli kami sendirilah, supaya orang bersedia untuk untuk pekerjaan nanti. Kemudian bagaimana pula usia ataupun umur? Adakah ianya? Kami akan membukakan syarat yang lain. Kami bukakan mana yang berminat, maksudnya kira tidak ada batas usia. Tidak ada batas usia. Kalau boleh yang kelepasan daripada O-level lah. Ya, jadi kalau kita bercakap dengan Braille ini, seperti yang telah dinyatakan tadi, yang mana Braille adalah merupakan salah satu daripada format tulisan ya. Jadi mungkin dapat diterangkan bagaimana transformasi perubahan setelah mempelajari Braille itu.
Ya, kalau mempelajari Braille ini, memang kalau yang apa tu, yang memang dari lahir sudah mempunyai masalah penglihatan, memang orang akan disarap, akan mempelajari dari sisi apa tu, dari pendidikan lah tu. Yang di masa ni yang dikhawatirkan adalah orang yang baru terkena OKU penglihatan seperti umur macam 30 tahun, 20 tahun ke atas. So untuk melatih dorang ni, ia akan memakan masa yang mana kadang-kadang jari dorang ni indah berapa sensitif untuk merasai huruf Braille itu sendiri. So ia memerlui apa tu orang kira menajamkan Braille itu sendiri. Pasal kalau macam saya sendiri pun, saya bukannya lahir yang apa tu masalah penglihatan. Saya apa tu kira umur 17 tahun, saya mempelajari Braille itu pun sangat suatu lah, sangat mencabar lah. Memakan masa juga ya. Makan masa. Pasal dia dah berapa sensitif. Ya. Oh begitu. Betul juga ya. Kalau macam seseorang itu dilahirkan dengan keadaan yang sempurna ataupun normal, kemudian tiba-tiba mungkin ada masalah kesihatan yang menyebabkan individu tersebut mengalami masalah penglihatan khususnya, dan peningkatan-peningkatan pasti akan berlaku tergantung pada individu tersebut ya. Tuan ya, kadang-kadang hanya setakat begitu penglihatannya agak kabur ya ataupun berkabus, tapi ada peningkatan kadang-kadang lebih memburuk lagi ya keadaannya ya. Jadi perlu membiasakan latihan lah yang paling penting ya. Memang perlu latihan. Perlu ada latihan dan juga membiasakan diri. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau pada masa ini berapa ramai sebetulnya yang telah berdaftar dalam persatuan orang kurang upaya penglihatan ini? Alhamdulillah setakat 2021 kalau diikutkan daripada database persatuan, seramai 92 orang persatuan ahli tu, ahli yang kira masih hidup lah. Pasal mana yang telah kembali ke rumah tu memang kami dah masukkan dalam kami punya database. So dalam 92 orang. Ya, jadi mungkin dalam pada waktu tahun yang terdekat ini mungkin ada aktiviti-aktiviti yang mungkin yang ingin dirancang bagi bersama dengan sambutan Hari Braille Sedunia ini, dan bagi penonton kita yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan aktiviti-aktiviti ini, mungkin bagaimana untuk menghubungi ataupun ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan apa aktiviti-aktiviti yang akan bakal dilangsungkan. Kalau kami mengikuti program-program Persatuan BDNAB ini mengatur, orang ramai boleh mengikuti kami punya Instagram @BDNAB ataupun kami punya Facebook Brunei Darussalam National Association of the Blind ataupun laman sesawang bdnab.org. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dia ya. Bersama dengan Yang Muhammad Hamzi bin Omar, merupakan Presiden Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Nampaknya kita ada lebih kurang 3 minit saja lagi. Mungkin sebagai rumusan daripada segmen wawancara kita, mungkin sebagai harapan dan juga saranan kepada orang luar di sana berkenaan dengan Hari Braille Sedunia ini. Silakan Tan. Saya mengharap kepada parents, ibu bapa yang mempunyai anak yang masalah penglihatan, OKU penglihatan lah, saya mengharap macam anak-anak orang ni lebih pakar menguasai Braille ni. Pasal apa ya, Braille ni ia adalah salah satu apa tu alat bantu cara pembelajaran atau menulis dan membaca. Ya bukannya apa tu orang bahasa lah tu kita ni. Pasal ia memang keperluan. Yang mana kalau ada sekiranya buku-buku Braille yang guru-guru dorang buat, so dorang boleh menjadikan bahan rujukan untuk membaca. Kalau sekiranya secara lisannya orang ataupun secara mendengar, ia akan takut menjejaskan dorang punya ijaan. So pasal Braille ni kiranya orang meningkatkan lagi dorang punya spelling itulah supaya orang lebih lurus lah. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, Rompai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Hamzi bin Omar selaku Presiden Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam di atas perkongsiannya dan juga sedikit cerita pengalaman ya, ataupun apa sahaja panduan-panduan untuk kita mengetahui akan mengenai dengan Hari Braille Sedunia dan juga mengenai perkara tersebut ya, yang seumpamanya lah. Betul. Ya, alhamdulillah. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Ya, dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.